Menarik Dok, tu. saya nak tanya doktor. Ya. 56% daripada keseluruhan pingat kita akan bertanding dalam 335 disiplin ya. Dan dalam 35 sukan 335 disiplin. Dan disasarkan 56% tak kira pingat apa. Bermakna lebih kurang 180 lebih pingat ya. Jadi itu pun satu peningkatan daripada apa yang kita dapat di Myanmar. Kenapa kita tidak bagi breakdown misalnya pingat emas, kerana itu tradisi kita. Betul. Kan Oh, ni dah cerita sasaran kenapa itu berlaku, pasal asyik cerita dopingnya, kita nak positif, moving forward. Baik. Dia sebenarnya Sukan C pada tahun ini merupakan suatu membawa banyak perubahan. Dan pada hemat saya membawa peningkatan dari beberapa segi. Pertamanya, kalau seperti yang dikatakan oleh Yang Berhormat Menteri Encik Khairy Jamaluddin semalam, bahawa sebenarnya kalau dari segi goal targets ataupun sasaran pingat emas memang relevan kepada sukan yang lebih tinggi seperti sukan Asia, sukan Commonwealth dan of course sukan Olimpik, di mana kita tak pernah menang pingat emas. Jadi tentu kita sasar pingat emas. Tapi untuk developmental games ni yang lebih menekankan pembangunan dari satu temasya sukan kepada satu temasya sukan, dia punya jenis-jenis sukan pun tak konsisten. Kejap ada, kejap tak ada. Dalam Jadi temasya sukan ya, jadi susah kita nak buat perbandingan across the board. Dari segi pemenang, kalau nak menang pingat emas pun nak cara mana, kita susah nak cakap. Tetapi dari segi satu penanda aras, kalau dilihat, benda ini sudah dikaji oleh pihak rakan-rakan saya di Majlis Sukan Negara. Dan mereka telah melihat bahawa pola pencapaian kita ada lebih kurang 50%, 56%, 60% pun ada. Jadi bila dia melihat ni, jadi kalau kita tahu dari segi peratus pencapaian pingat, tak kira apa dia punya warna dia. Jadi kalau kita bandingkan daripada satu sukan pada satu sukan yang lain, at least ada asas perbandingan untuk kita mengatakan bahawa kita berjaya ataupun kita tidak berjaya, untuk meningkatkan mutu sukan kita across the board. Dan penekanan ni sekarang ni lebih pada untuk membangunkan para atlet supaya mereka mendapat pengalaman. atlet muda ni lah. Atlet muda ni lah, terpasal yang 46% ni. Pada masa yang sama, kalau kita lihat daripada segi pakar-pakar sains sukan tadi, ramai yang muda-muda, ini pun juga peluang kita untuk meningkatkan kepakaran mereka. Bukan saja di dalam makmal, di dalam pusat di Kuala Lumpur, tetapi juga dalam suasana ataupun environment fasa pertandingan. Ini is a very tough test. Okey. Ya. Menarik tu kita nak cerita. Ya. Baik, saya akan saya rasminya menyerahkan segmen terakhir nanti kepada saudara Rizal Hashim, memandangkan beliau akan bercuti sepanjang temasya sukan C di Singapura. Jadi Rizal, segmen 4 kau yang punya. KP Sukan berehat seketika, jangan ke mana-mana. Boleh hubungi kami, boleh tanya soalan kepada Rizal. Kita jumpa selepas ini. Terima kasih terus bersama dengan kami segmen yang terakhir. KP Sukan, episod yang terakhir sebelum temasya sukan C yang bermula. Jadi untuk segmen yang terakhir ini, secara rasminya saya serahkan untuk tempoh 8 minit ini kepada saudara Rizal Hashim, bermula dengan segmen Apa Kata Anda. Terima kasih Akbar. Jadi saya mengajak kawan-kawan untuk dalam Facebook berkongsi pandangan. Antara yang memberi maklum balas, Ahmad Lokman Izzat kata, apa kata kita cuba fokus acara yang ditawarkan di Sukan Olimpik dan Sukan Dunia, World Games, dan bagi saingan terbaik. Muhammad Rizal Abdul Razak kata, sasar yang masih sama-sama seakan-akan play safe tanpa menetapkan jumlah sasaran pingat yang tetap. Bal Hamdan Junior, kenapa tidak nyatakan jumlah pingat emas yang disasarkan oleh KBS? Adakah KBS play safe bila umumkan sasaran 56% pingat daripada semua acara yang disertai? Kerana dalam table standing pun keutamaan diberi kepada negara yang peroleh pingat emas paling banyak. Tak faham. Iswadi Abdul Razak kata, sepatutnya ada target yang terperinci. Berikan jumlah sasaran acara yang ingin dimenangi mengikut warna pingat, barulah anak jantan, kata. Hakim Amir kata, it's like taking one step forward and 8 steps backward. Ingatkan 3 steps tadi. Gold medal target is a must, as it is the KPI of each sport association going to the games. Surely they can forecast their own target and convey this to the powers that be. Saya rasa dia orang memang
buat medal fokus pada OCM. Suhaimi Yusof Takraw kata dalam 56% tu target emas berapa peratus, perak berapa peratus, gangsa berapa peratus. Nak juga tahu. Zafra Aswad kata atas kegagalan mencapai sasaran dan 2 tamasya sebelum ini, maka inilah alasan yang paling tepat untuk jalan yang lebih selamat nanti. Safwan Rozak kata sasaran biar realistik, jangan sekadar sasaran. Saya kembalikan kepada Akbar, host Cafe Dia Sukan. bagi baton kat kita balik pula. Orang dah bagi kat dia 8 minit, dia tak nak cakap. Okey, baik. Kita nak cerita tadi Datuk dah sebut dah sebut sikit dah pasal sasaran. Kan? Kita nak sentuh mengenai atlet-atlet yang banyak pengalaman. Kita tadi disebutkan ada lebih kurang 310 atlet bawah umur 21 tahun. Itu kita dah boleh expect. Mereka gagal pun kita tahu. Kali pertama. Untuk mereka yang ada banyak pengalaman untuk kali ini di Tamasya Sukan C di Singapura, kita tahu negara-negara lain sudah semakin maju teknologi mereka, sudah semakin berkuasa mereka dalam acara sukan. Atlet-atlet mereka semakin ada energi untuk memenangi banyak pingat. Tapi kali ini di Singapura untuk atlet kita yang ada banyak pengalaman ni, mampukah mereka memikul cabaran dan juga memikul wawasan yang kita bawa di Sukan C? Kalau kita lihat dari segi sasaran tadi pun, cuba kita lihat apa sukan yang kita kuat, yang kita ada keyakinan yang tinggi untuk memenangi pingat emas yang ada di Singapura. Track cycling ada? Tak ada. Karate do ada? Tak ada. Jadi, kalau kita nak tumpukan pingat emas saja, we are doing a disservice kepada atlet membangun ini yang akan pergi membuat satu kemunculan di Sukan C. Dan kalau kita kata mesti menang pingat emas, sebab semua nak tahu nak menang pingat emas. Jadi kita bagi dia peluang untuk mendapat suatu pengalaman dalam kancah pertandingan yang akan memberi mereka suatu keyakinan lebih tinggi bila menjelang Sukan C 2017 Di Kuala Lumpur. di Kuala Lumpur. Jadi kita kena pandang jauh sedikit. Saya faham keluh resah. Play safe. Ya, macam-macam play safe. I don't agree. Macam mana kita play safe? Kalau kita kata 56%, itu kita punya sasaran kita kena capai juga. Bukan kita play safe, kita tak kata langsung. 56% kena capai juga. Jadi mana dalam senario tu yang mengatakan kita tak ada sasaran? Kita ada sasaran. Tetapi sasaran yang sesuai untuk kepentingan kita sebagai negara yang nak maju dalam sukan, untuk memberi pendedahan. Kalau yang emas tadi kita dah cakap, Sukan Asia, Sukan Commonwealth, Sukan Olimpik, itu terang. Okey. Jadi dari situ saya harap kita harus bersabar dan menaruh kepercayaan kepada. Jadi saya pun nak tanya pada Fahmi. Okey. Apakah ada penggunaan teknologi sekarang kita tahu pelbagai aplikasi dalam komunikasi. Bagaimana untuk dengan secara peribadi terus direct contact dengan atlet agar mereka dapat analisis prestasi mereka dan juga prestasi lawan. Ada tak? Biasanya kalau bila kita cerita pasal performance analysis atau analisa prestasi ini, banyak digunakan dalam secara tradisionalnya banyak digunakan dalam sukan team sport, dalam sukan-sukan tu, maknanya bola sepak, hoki dan sebagainya. Tapi kita nampak ada sedikit change of the paradigm, dia punya paradigma dia, anggaran paradigma dia. Even sukan seperti lawan pedang, pencak silat, sepak takraw. So gunakan maklumat daripada segi, contohnya daripada segi analisa tentang apa yang pihak lawan selalu buat. Maknanya contohnya kalau katakan daripada badminton, mungkin this player suka akan shot this kind of shots. Kalau kalau tu briefingnya dibuat secara beramai-ramai biasanya jurulatih dengan performance analyst atau bagaimana? Biasanya performance analyst dia deal more or less dengan coaches. And then maknanya dan apabila perlu, katakan ada certain area yang nak ditekankan, dia maklumkan kepada players sama ada secara individual ataupun secara berpasukan. Alright. Habis dah? Itu je soalan. Orang dah bagi 8 minit. Producer kata dah kena terus promo. Oh ya ke?